Pilihan raya 5 bulan. Hari itu saya datang rayu supaya ada kerjasama semua pihak, pilih, terima keputusan baik. Kita nak pilih calon ni, kita rasa yang boleh wakili kehendak kita. Kita nak juga dalam perjuangan kita perwakilan cukup. Kita nak orang yang senior, kita nak anak muda, kita nak wanita. Jadi sebab itulah saya agak duka cita kerana kawan saya pimpinan cabang ni tak setuju. Saya tak tahu dia masuk UMNO ke tidak. Belum. Kalau tak setuju calon pun takkan kena masuk UMNO. Ya, tak apa. Saya pun macam sudah kata. Tapi kita berjuang untuk apa? Untuk rakyat. Kita menentang UMNO ni sebab apa? Sebab sistem itu memperkayakan golongan kecil dan rakyat tak ada perubahan. Ini kita tahu. Nak pertahan apa? Siapa yang boleh pertahan? Sebab tu orang UMNO, Datuk Najib dia tak berani debat. Nak debat apa? Kita tanya dia, balak ada hilang tak? Tanah rakyat ambil tak? Lembu hilang tak? Tahu pun. Lepas dia nak bertahan apa? Sudah. Kita ini politik ni apa? Politik ini cara haluan bagaimana nak jaga nasib kita. Kalau orang kaya, saya tak ada masalah. Dia kaya dia punya pasal. Tapi kaya kalau ambil duit kerajaan, duduk jawatan kerajaan, kaya, kemudian rakyat macam ini. Kota Belud ni di antara kawasan yang miskin di Sabah. Tapi kebetulan kawasan miskin di Sabah UMNO kuat. Pelik tak? Kalau orang kaya, toke balak sokong UMNO, saya faham. Orang yang dapat lembu sokong UMNO, saya faham. Ataupun orang yang dapat saham, dapat projek jalan, saya faham. Ni tak dapat apa. Anak muda yang tak kerja pun ramai. Dia tak kerja. Sistem tidak membantu dia. Anak menteri yang jaga lembu RM30,000 sebulan. Anak Syarizat yang dapat wang lembu kerajaan ni, anak dia gaji RM30,000 sebulan. Anak kita kerja pun tidak ada. Kalau kerja nak dapat RM2,000 sebulan. Lepas sokong pemuda UMNO pasal. Jadi ini saya minta maaf. Saya kalau saya tahu nama saya Anwar Ibrahim, saya cakap terus terang. Orang suka saya pun pasal itu, orang tak suka saya pun pasal itu. UMNO cukup takut dengan saya. Hari-hari kalau TV3 Anwar Ibrahim. Semalam kata saya Hamidi, ini ada orang yang terlibat dalam Lahad Datuk, ketua pemagang. Ini bodoh. Dia sombong. Tak sombong. Dia angkuh, takabur. Dia lupa pilihan raya 5 hari bulan. Zahid Hamidi itu kemungkinan dia pembangkang kalau dia menang. Ya, betul. Perkembangan tengok macam ini. Fikir dia keadilan. Sekarang saya tengok wang tak ada. Bilik gerakan jentera lebih kurang. Kita tak boleh bagi wang kepada saudara sekarang. Tapi dan kita diserang tiap hari. Pengkhianat, jual negara ke Israel, jual kepada Amerika. Hari itu Manchester United kalah dengan Real Madrid, Anwar salah. Dia ingat rakyat ni bodoh. Semalam Datuk Najib serang saya, Rais Yatim pun. Rakyat yatim dia pencin, diam je lah. Dia kata apa? Dia kata, Anwar kata, biarlah Dr. Mahathir mati. Bila yang aku kata? Saya tak kata, dia tak Anwar kata. Betul, kami kesal lah ikut Rais Yatim kata, ini bukanlah budaya kita minta orang mati. Siapa yang minta aku mau mati? Saya tak. Di mana saya sebut? Jadi dia pakat begitu. Inilah kerja UMNO ni. Dia tak debat manifesto.
Kita minta debat manifesto, dia tak cerita. Kita kata nak turun harga minyak, dia kata bankrupt. Kita nak kata nak bakar PTPTN, bankrupt. Jadi dia reka tuduhan, kemudian dia jawab, dia marah. Wah, kesal. Pagi-pagi tadi Datuk Najib dah tweet, kesal Anwar menghina Dr. Mahathir. Kamu Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri kena hasut fitnah orang, tak layak jadi Perdana Menteri, tahu tak? Perdana Menteri dia kena orang yang baik, kena lurus, tak boleh makan fitnah. Apa yang saya sebut, Dr. Mahathir? Saya sebut dulu masa saya datang Kota Belud. Saya kata Dr. Mahathir itu dah 87 umur dia. Dia pergi ke Johor, dia kata kita akan kuburkan Kek Siang. Datang Kuala Lumpur, kita akan kuburkan Anwar Ibrahim. Aku kata kamu 87, ingat kubur kamu lah sama. Itu je saya sebut. Betul tak? Betul. Ini dok kira kubur orang. Minum air boleh gelas plastik. Maklumlah saya ni bekas banduan penjara Sungai Buloh. Tapi yang saya kritik Mahathir ni apa dia? Saya tak nafi dia pernah ada baik dia juga. Saya bukan orang mengatakan, oh UMNO ni tak ada buat apa. Ada. Jalan buat. Cuma kalau jalan tu 100 juta, dia cas 120 juta. Elektrik ada. Cuma elektrik kadar lah, elektrik tinggi lah. Sebab dia sokong kroni. Yang saya tegur Mahathir, ya, kerana dia buat fitnah. Dia, Anwar kalau jadi Perdana Menteri, jual negeri kat China. Oh, yang pemuda UMNO tu, iyalah. Dia seorang begitu yang kamu bodoh sama pasal. Kemudian baru ni Anwar kalau jadi Perdana Menteri, habis Islam kita. Siapa yang cakap pasal Islam? Mahathir. Anak dia syarikat Arab, San Miguel. Ya. Tahu tak? Syarikat Arab terbesar dalam negara di Asia Tenggara namanya San Miguel, asal Filipina. Dibeli oleh anak Dr. Mahathir, Mirzan, dengan harga 2.9 bilion ringgit. Mana dia Ustaz UMNO? Mana dia pemuda UMNO cakap-cakap Islam? Dia beritahu tak? Bolehkah pemimpin UMNO keluarga dia beli syarikat Arab? Kalau budak muda ditangkap menjadi Kelantan, minum, wah, dia cerca, ini pribadi tidak baik orang Islam minum arak. Ini yang ketua UMNO Tun yang syarikat Arab betung-tung ni. Ini saja yang kita sebut. Ini bukan fitnah. Anak-anak muda you can Google apa dia San Miguel. Core business dia itu syarikat Arab terbesar di Filipina. Dan sekarang syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara. Siapa kontrol? Keluarga Mahathir. Hidup Melayu. Dan okey, dibeli berapa mahal? 2.9 bilion ringgit. Kalau ada duit pun, buat apa nak beli kalang Arab? Belilah lain-lain. Dan kalau betul kamu pejuang, dah dapat duit banyak, bagilah ke orang rakyat miskin ke Kota Belud sikit. Ini anak kamu 3 bilion ringgit. Itu pun kalau datang, oh pemuda UMNO berkata, betul. Nyampah. Saudara, soalan kedua, mana mari banyak tu duit ni beli syarikat Arab? Mana mari 2.9 bilion ringgit? Dari mana wang itu? Rakyat bukan. Dia menabung sejak kecil. Macam orang beli cincin kan? Boleh tanya, macam mana boleh beli cincin puluh-puluh juta? Saya ni memang suka simpan duit. Sampai saya kecil, baby pun, bila bagi satu botol susu, saya minum sekerat je, saya simpan selagi. Karena saya nak, bila saya besar, saya nak beli cincin berlian. Yang ni pun boleh cakap agak. Saudara, 3 bilion maknanya kamu ambil daripada negara. Maknanya kamu tidak mungkin dapat kutip 2.9 bilion ringgit kalau tidak ambil daripada negara ini cara haram. Ya. Saudara, terutama yang muda-muda ni, saya nak beritahu, ya, ini masa depan kamu.
masa depan negara kamu, tanah-tanah kamu, balak hak negeri kamu. Jangan kamu ingat takut hanya kerana lambang, kerana mereka kuasa. Bangun dan tetapkan pendirian. Ya. Minyak Sabah, siapa tak tahu kata Sabah negeri kaya? Ada yang tak tahu Sabah negeri kaya? Tak tahu kan Sabah hasilkan minyak? Tahu? Tak tahu kan Sabah banyak ladang kelapa sawit? Tak tahu kan Sabah banyak balak? Okey. Kamu dapat apa? BRIM. Itu pun boleh ambil BRIM, cium 3 kali. Nyampah. Terima kasih, cukup lah. Lepas tu balik, pangkal keadilan. Saudara, minyak apa faedah kepada rakyat? Sebab tu saya kata royalti minyak 5% sekarang ini. Kesan kepada rakyat tidak ada. Saudara doa. Saya yakin insya-Allah pilihan raya 5 bulan kita tawan Putrajaya. Saudara pernah tengok Kota Belud begitu ramai orang sokong Pakatan Rakyat macam ni? Tak pernah. Ya. Makna ini kebangkitan rakyat. Ini sebab Anwar? No. Ya. Sebab penyinar? No. Sebab keadilan? No. Sebab Pakatan Rakyat? Tak. Sebab kesedaran rakyat sendiri bangkit minta hak. Ini yang penting, saudara. Ini dulu saya kupas tentang Thawrah Sya'ab, buku Syekh Qardawi, ulama besar Islam, ulama dunia. Dia sebut ni kebangkitan rakyat. Ya. Tapi minyak, sebab tu kita kata kalau kita perintah, tak payah tamak halobah lah. Bagi balik kepada negeri 20% royalty. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Ya. Kemudian syarikat minyak, biar negeri. Sabah hasilkan minyak. Mana ada syarikat negeri Sabah? Tak ada. Siapa dapat kontrak minyak? Anak Mahathir Mouzani. Berapa banyak? Puluh bilion ringgit. Berapa banyak kekayaan dia? 2.2 bilion ringgit dia seorang. 2,200 juta ringgit. Yang kakak nampak, saya kira banyak duit banyak. Kakak boleh dengar 2,000 je macam nak pening. Jangan fikir banyak. Kita kira 220 ringgit cukup. Ni 220, 2,200, 22,000, 220,000, 2.2 juta, 220 juta, letih sampai 2 bilion kekayaan dia. Dari mana? Kontrak minyak. Pak dia nasihat Petronas. Anak dia kontrak minyak. Anak orang Sabah tatap sokong Barisan Nasional. Cukup. Berapa dapat? 20 ringgit. Allahu Akbar. Anda bila kita ceramah rang dibising. Kadang-kadang tempat dibaling pula barang. Ya. Berapa dapat? 20 ringgit. Cadangan kita apa? Sudah ingat ke Datuk Seri Najib berani beritahu Tuan Mahathir, cukuplah. Anak kami ni di 3 bilion, ni 2 bilion. Bagilah anak orang sama. Ingat Najib berani? So agak Najib berani beritahu Tuan Mahathir macam tu? Ada. Tapi Najib, Abang Anwar boleh insya-Allah. Abang Anwar beritahu Mahathir, terima kasih banyak. Saya maafkan kamu. Betul? Saya maafkan Mahathir. Dia maki dah banyak mana pun. Dia masukkan saya penjara. Saya kena terajang, saya kena pukul tengah mati. Dah telanjang pula, bagi telanjang. Lepas tu ukur pula benda tu. Sudah gelak. Gila kata gila. Jangan. Nak balas buat apa? Dia umur 87. Nak hantar penjara buat apa? Penjara mana nak terima? Tak usah. Saya betul, saya cakap ikhlas, saya maafkan. Cuma beza ni apa? Dia kata Mahathir, jangan kamu ingat anak kamu boleh dapat kontrak bilion-bilion. Sebab aku kena jaga anak rakyat Malaysia yang ramai ni.
Saya cakap macam tu. Mana boleh anak saya pandai? Anak orang Kota Belud pun ada yang pandai. Bagi latihan, bagi peluang. Biar kerajaan negeri Sabah yang baru tubuh syarikat, panggil budak-budak kita. Berapa ribu yang boleh kerja, berapa accountant, engineer, semua boleh buat latih. Ya. Ini keluar universiti, kerja tak ada buat dah. Betul tak saya cakap? Ada yang dapat degree pendidikan 6 bulan, 8 bulan belum ada posting. Betul tak saya cakap? Ya, saya tak layak pimpin kalau saya tak faham masalah ni. Ya. Tapi kalau anak menteri saya kata tadi yang dapat lembu, kita ini jadi bahan lucu. Cuba you fikir, boleh tak menteri gaji dia dengan allowance RM80,000 sebulan? Ya. Kemudian saham dapat, komisen dapat, beli kapal selam ada komisen, beli kapal terbang dapat komisen, buat jalan dapat komisen, ambil tanah lagi, ambil balak lagi. Lembu pun ambil sekarang. Duit lembu ni berapa? 256 juta. Ya, saya pernah pimpin UMNO. Kalau saya menteri dah datang Kota Belud, ada orang tanya, Cik Anwar bagus no ya. Tapi pasal apa duit lembu kami tak dapat? Saya malu tu tak. Saya nak letak muka saya di mana? Kita kata kita pejuang rakyat, kita nak bela nasib rakyat yang susah. Ya. Berapa ramai orang yang susah. Orang Melayu, orang dusun, orang Bajau, orang Melan, macam-macam. Bugis, Suluk, yang susah. Pergi ke tempat kampung Kedazan, pedalaman, susah. Nak letak muka kita di mana? Menteri boleh ambil 256 juta ringgit. Wang lembu. Ya. Anak dia umur 24, gaji RM30,000 sebulan. Ya. RM30,000 sebulan. Kamu yang belia, yang baju merah, gaji ada RM3,000. Tak ada. Ya. Pasal apa? Pasal apa anggap anak-anak kita macam hamba, anak menteri macam dewa? Apa istimewa dia? Ini yang saya nak soal. Menteri wilayah, bila tanya orang Anwar fitnah, fitnah otak kau. Ya, ini buku ketua audit negara di parlimen. Jangan suruh ahli parlimen UMNO. Mana dia peduli? Mana ada ahli parlimen UMNO yang bercakap pasal rakyat macam ni? Yang balik kampung, Anwar ejen Yahudi, Anwar ejen ni, termasuk ahli parlimen Kota Belud. Kerja dan maki je. Kamu di parlimen cuba kamu bercakap, debat dengan aku, tak berani. Ya, kerja maki orang. Sudah, saya tak mau sebut nama, saya tak mau sebut nama dia, tak payah. Berapa maki orang? Tapi kamu boleh nafi wang lembu menteri ambil keluarga? Tak boleh nafi, kerana ini rekod ketua audit negara kerajaan. Ya. Kamu belia, saya kata, gaji berapa? 700, 800. Anak menteri wilayah kaya, ratus juta dia kaya. Anak dia dapat daripada kementerian belia 30 juta ringgit. Belia kita ni apa? Semua hamba, kuli semua. Ini yang saya tak setuju, Ustaz. Yang saya lawan ni sebab ni. Bukan sebab saya masuk penjara kena pukul, kena hina tiap hari. Dah habis tak ada. Sebab ini sudah. Saya rayu rakan-rakan, bagi peluang. Ini dasar kita, sudah. Saya nak tunjuk bahawa rakyat boleh bangkit dan kita boleh ada pimpinan yang gunakan dan manfaatkan waktu untuk bela nasib rakyat. Tuhan uji, ada hikmahnya. Apa? Sudah ingat? Semua kesal. Susah, ya susah. Siapa nak penjara 2 tahun, siapa 6, 8 tahun. Kata orang Melayu, kamu salah. Oh, tak engkau, kamu salah. Sekarang tahu tak, ketua pendakwa sekarang dah minta maaf kat saya. Ketua pendakwa kes itu sekarang sokong saya. Bapa si Saiful pun minta maaf depan 5,000 orang. Saya dengan ini minta maaf kepada Anwar dan Azizah dan keluarga, kerana anak saya diperalatkan oleh pegawai Datuk Seri Najib. Ada keluar TV3? Ada keluar utusan? Apa saya peduli?
Nak tengok saya di TV3? Tunggu 6 hari bulan insya-Allah. Insya-Allah. Sebab itu tak payahlah. Tak. Tapi saya tidak akan nak bagi tahu. Nak bagi tahu bila kita ambil alih, kita tak boleh guna media untuk hina dan cerca orang. Sebab apa? Sebab batas akhlak dalam Islam itu kuat. Itu beza kita dengan mereka. Apa makna dan hikmah kita diuji? Maknanya kita lebih beka. Saya, keluarga saya bukan miskin. Keluarga saya pertengahan. Bapa saya macam masa dia dipanggil medical assistant, hospital assistant, kemudian jadi ahli parlimen. Saya bukan. Tapi saya dilatih di kampung. Kampung saya nama Corok Tok Kun. Saya masuk sekolah macam orang kampung. Sebab tu anak saya timbalan Perdana Menteri pun anak saya tak belajar di London. Anak saya belajar di sekolah kebangsaan macam orang lain. Termasuk Nurul Izzah. Cuma bila dia buat masters, baru dia dapat tempat di luar negara. Dan sudah saya nak beritahu, sebab itu diuji masuk penjara ni ada hikmah dia. Sudah tak cakap pasal miskin. Saya tahu apa erti miskin, duduk 6 tahun dalam penjara. So kata pakai yang lusuh, saya tahu pakaian. Jangan cakap pakaian seluar dalam tak tukar. Ya. Sudah tahu sakit, pukul tengah mati, tapi tak boleh dirawat doktor. Saya lalui. Saya tahu makna kezaliman. Kemudian diserang, dimaki oleh kawan-kawan saya tiap hari. Panggil perhimpunan, cekecah. Saya jawab tak boleh. 15 tahun saya dimaki. Ejen Israel, ejen Amerika, ejen Cina, ejen Hindu, ejen Sulu. 15 tahun dimaki tiap malam. Nak racun pemikiran rakyat menolak. Jadi saya harus insaf. Maknanya ditakdirkan insya-Allah saya ke Putrajaya. Saya maafkan, tapi saya tidak akan lupa. Supaya kata Tok Guru pada saya, Anwar, kamu naik, kamu ingat derita kamu, miskin kamu, seksa kamu, kezaliman menimpa kamu. Kamu kena ada tekad dan niat. Jangan benarkan mana-mana rakyat kamu derita, miskin, dizalimi macam kamu alami. Bila saya cakap soal perjuangan, soal keadilan, soal saya bercakap dari hati, sudah. Passion from the heart. Saya bukan cakap macam orang politik biasa. I believe in it. Sebab itu kerana saya jalan, saya keliling, saya nak sudah tengok mata saya. Supaya sudah tahu orang politik ni bila dia cakap bohong atau dia cakap dari hati dia. Kerana orang politik semua nak juang bela nasib rakyat, menterkedarah duit rakyat pun bela nasib rakyat. Jadi sudah tengok betul-betul. Ini tekad. Ini lambang ni kebetulan pilihan raya. Kita nak sudah sokong supaya kita boleh teruskan agenda ini. Bagi nama bro, ini yang kita minta Ustaz. Ya. Dan saya minta kawan-kawan tolong. Sudah ingat kita nak boleh bayar macam UMNO BN bayar? Tak boleh. So nak minta saudara kita bagi makan macam dia makan? Tak boleh. Saya mari pun bagi air sejuk je. Tak boleh. Kita tak ada upaya lawan cara mereka. So kena ingat. Tetapi hubungan kita, tengok ya. Dalam parti, dalam politik, di mana-mana, seluruh Malaysia sekarang. Yang saya janji, apa dia? Ini janji Pakatan Rakyat. Dibincang di peringkat bawah sampai ke Tok Guru Hadi Awang, Kit Siang saya, kita sign. Itu dia. Kerjasama dalam Pakatan Rakyat. Calon kita keadilan kena menang. Di tempat yang DAP bertanding kena menang. Di tempat yang PAS bertanding kita kena kerja, kena bagi menang. Sebab tak boleh mana-mana rakan kongsi kita itu tewas kerana kita nak tawan negeri dan nak tawan Putrajaya, insya-Allah. Nah, ini saya nak ingatkan saudara betul-betul. Program apa? 5 hari bulan pilihan raya.
Keputusan oleh kerana kita menang mesti atas pada 2 pagi. Kalau UMNO menang pukul 9 dah tahu. Pukul 10, 11 memang kalau kita menang memang lambat dah beritahu. Jadi kalau nak angkat sumpah pukul 2 tak boleh, agung dah tidur. Jadi kena angkat sumpah 6 hari bulan. 7 hari bulan kita umum harga minyak turun di seluruh negara. Tetapi yang immediate, nilai akhlak Islam mesti kita jaga. Dalam media, dalam percakapan, dalam tindakan, kita tidak boleh izin media itu menjadi kilang fitnah dan aibkan orang. Itu yang pertama. Arahan semua, mana-mana ketua menteri, menteri besar, menteri yang ambil tanah rakyat, bala kekayaan, ini dah kita pakat dengan Tok Guru Hadi PAS, Siang DAP dan Azizah dan Keadilan. Kita dapat mana-mana, tak kira parti yang curi tanah, kita terajang dia masuk penjara. Tahu tak? Ya, ini sudah tengok betul-betul. Saya bukan cakap politik. You try and see, insya-Allah. Tak lama dah, tak lama. Tunggu sekejap lagi. Jadi saya harap sudah bagi sokongan kerana ada program. Bulan Mei ni dekat ni. 7 Mei. Nak rasa turun minyak sadia sedap. Kemudian bulan itu juga kita sebut sekolah kebangsaan tentunya. Sekarang ni sekolah Cina, sekolah Tamil tak ada sangat di Sabah. Tak ada di Sabah. Sekolah Arab ada, sekolah Islam. Sekarang ni tak ada bantuan penuh. Kita ambil alih semua sekolah bagi bantuan penuh. Percuma dari sekolah rendah sampai universiti. Anak kita orang Kota Belud, pekebun, kerana nelayan, mana nak harap boleh baiki kalau pelajaran tak meningkat. Jadi bagi dia pelajaran terbaik. Hutang PTPTN kita batal. Najib kata bankrupt, Muhyiddin kata bankrupt, ahli parlimen UMNO semua ni bankrupt. Kamu yang otak bankrupt. Saya 8 tahun menteri kewangan, saya tahu macam mana nak kira. Berapa hasil minyak? 80 bilion ringgit. Berapa hasil kelapa sawit? 70 bilion ringgit. Tak masuk balak, tak masuk juga pendapatan tak lain. Dua ini saja 150 bilion. 150 bilion. Berapa banyak nak batal PTPTN? 6 bilion. Bankrupt. 150 tolak 6 bankrupt. Rosmah. Najib delajar kira-kira daripada Rosmah lah kot. Tak boleh. Nak tolong, curi balak bilion-bilion, untung. Curi lembu, untung. Curi komisen, untung. Nak tolong rakyat, bankrupt. Time nak, kalau macam ini sikap pimpinan UMNO, saudara kalahkan mereka dalam pilihan raya ini. Belut Parlimen, Munirah Majlis. Untuk usukan N8 Mustafa Sakmun. Mustafa saya tahu memang aktif dalam dakwah, dalam gerakan belia Islam, seorang akademik, seorang profesional, tetapi kalau saya tengok surau dan masjid semua dia lalui, dan pendidikannya dan program itu lama sebelum dalam parti sudah pun berkhidmat untuk masyarakat dan rakyat. Dan sahabat saya untuk Dun Tempasuk, petani atas calon PAS Pakatan Rakyat, Awang Laiman Haji Ikin, sahabat lama saya. Dan kita juga mahu supaya seperti mana di Semenanjung ada kubu keadilan, ada kubu PAS, dan kita boleh tonjolkan tokoh yang boleh bawa mesej perjuangan kepada rakyat atas nama Pakatan Rakyat. Boleh ya? Kemudian untuk kedamaian, calon keadilan, Ukoh Jeremy Malajak. Dia memang sudah ramai kenal kerana lama dalam perjuangan dan dalam cabang, dan dia tak jadi lagi kan. Dan kesetiaannya, kerja maknanya, saya tengok ni, orang cabang kita ambil kira,
ya. Betul. Golongan profesional dalam dakwah kita ambil kira. Tokoh muda, wanita profesional kita kena ambil kira. Jadi ini yang gabungan yang ada. Saya di Permata Ampau umpamanya ya. Saya ahli parlimen. Ya. Tidaklah tua sangat tapi boleh tahan. Tadi saya kena ambil tokoh. Jadi seorang saya ambil doktor, ya, doktor untuk Dun, anak muda. Seorang lagi yang PhD, Dr. Nolela, wanita. Ya, karena kalau tidak susah nak sebut wanita semua tak boleh. Tapi nak undi nak wanita. Nak perayu undi minta tolong wanita. Balik rumah nak suruh picit, nak suruh masak. Tapi kalau nak tonjolkan tak boleh. Kita tonjolkan yang ada kebolehan. Jadi sebab itulah. Jadi saya tidak maulah singgung kawan-kawan saya itu, tak apalah, masing-masing. Ya, harap mudah-mudahan mereka tidak menimbul ketegangan dalam kerja.